Jangan dia. Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Nofarha binti Muhammad Kasim, A171090. Berdasarkan video yang saya telah tunjukkan sebentar tadi, boleh nampak kan apa yang saya akan ceritakan? Iaitu saya akan ceritakan berkenaan dengan banjir. Apa itu banjir? Definisi banjir ni lah kan, kalau nak tahu, mengikut definisi dia, banjir ni dia merupakan keadaan air yang menenggelami atau menangkungi sesuatu kawasan. Lebih lagi kalau kawasan tu memang dah kering, tiba-tiba je ada air kat situ. Seterusnya saya akan membuka topik perbincangan utama berkenaan dengan banjir, di mana kejadian banjir di Malaysia ni dia mudah berlaku akibat daripada kawasan tanah rendah tu sendiri, dan kebanyakannya dia berdekatan sangat dengan sungai. Jadi antara penyebab berlakunya kerosakan alam ni juga datang daripada manusia sendiri, di mana mereka ingin membuka tanah, jadi mereka akan menebang hutan, mengorek kawasan tanah sekitar situ. Itulah antara punca. Jadi saya akan melakukan perkongsian berkenaan dengan apa punca berlakunya banjir dan implikasinya terhadap komuniti setempat di kawasan banjir tersebut. Di mana punca-punca banjir ni dia adalah datang dari sikap manusia itu sendiri, dan dia tak cakna dengan penjagaan alam sekitar serta mengendahkan pemeliharaan alam sekitar. Terdapat 5 lah punca yang saya dapat, iaitu yang pertama, melalui hujan yang berterusan, di mana dia menyebabkan air yang mengalir ke sungai melimpah ruah ke kawasan tanah rendah. Untuk yang kedua, melalui proses pembandaran, di mana kawasan tanah rendah ditebus guna dengan mengambil tanah dari kawasan bukit. Dia menyebabkan kawasan kebiasaan aliran air tertimbus dan air yang mengalir bertakung di suatu kawasan rendah, dan boleh menyebabkan banjir kilat lah. Untuk yang ketiga, melalui proses pemendapan sungai dan hakisan sungai, di mana terdapat 2 faktor terjadinya hakisan ni, iaitu secara semula jadi, iaitu melalui proses hujan lebat, air deras, serta dia menyebabkan penghakisan tebing sungai. Akhirnya tanah tebing tu runtuh dan membentuk mendapan di dasar sungai. Untuk faktor yang kedua, melalui pembuangan sisa domestik manusia sendiri, di mana sampah, sarap dan sisa-sisa industri dia menyebabkan sungai cetek dan pengaliran air tu tersekat. Untuk punca yang keempat, melalui pemusnahan kawasan hutan tanahan, di mana akibat daripada pemusnahan hutan, ekosistem hutan tu, iaitu tumbuhan, dia tak ada tempat untuk menyerap air hujan, serta dia menyebabkan limpahan sungai berlaku jika hujan lebat lah. Jadi untuk yang terakhir bagi punca, iaitu melalui sistem perparitan tidak terancang dan tidak diselenggara atau tak sempurna, di mana sistem perparitan yang rosak, runtuh dan tak dibersihkan menyebabkan longkang yang terlalu kecil dan kecil lah, tidak mampu menampung aliran air yang besar masa hujan lebat berlaku. Jadinya nak ceritalah tentang implikasi banjir ni, di mana banjir ni dia memberikan beberapa kesan lah yang tak baik terhadap semua hidupan, sehingga boleh membawa kepada kematian. Antaranya yang pertama, menimbulkan banyak kerugian dalam bidang pertanian. Kita bertengoklah dekat negeri-negeri yang sering dilanda banjir macam Pahang, Terengganu, Kelantan tu kan. Air banjir yang bertakung terlalu lama ni dekat kawasan pertanian menyebabkan tanaman atau ternakan dia mati. Dia tak kira sama ada terperangkap dalam banjir ke, disebabkan mati kebuluran ataupun disebabkan berpenyakit kesan daripada air banjir tersebut. Yang kedua, melalui kemusnahan harta benda penduduk, di mana banjir ni dia boleh menenggelamkan rumah, menghanyutkan barangan dan merosakkan barang-barang lain seperti elektrik dan kereta. Dan yang ketiga, melalui kematian. Implikasi banjir ni boleh menyebabkan kematian,
Sebabnya terdapat banyak penyakit bawaan air disebabkan oleh takungan najis yang keluar bersama limpahan-limpahan air. Jadinya contoh penyakit ni seperti taun dan malaria. Selain tu, kejadian lemas pun pernah berlaku dan menyebabkan ia berlakunya kematian. Yang keempat, melalui peningkatan perbelanjaan kerajaan, di mana banjir ni merosakkan harta awam seperti jalan raya, bangunan, elektrik, jambatan serta menyebabkan pelbagai penyakit. Semua masalah ini ditanggung kerajaan dengan memperbaiki kerosakan dan membiayai kelengkapan perubatan. Okey, di bahagian ini saya akan memberikan sedikit pandangan dan cadangan penambahbaikan lah untuk mengawal masalah banjir ni kan. Jadinya untuk yang pertama iaitu melakukan pencegahan banjir, di mana perlulah melakukan penilaian risiko, hazard dan risiko berlakunya banjir di kawasan tersebut. Contohnya dengan meletakkan signboard bahaya ataupun sering dinaiki banjir, serta mempertingkatkan lagi sistem saliran. Yang kedua iaitu dengan melakukan mitigasi banjir, contohnya dengan melakukan penambakan tembok di sepanjang lereng-lereng sungai itu. Yang ketiga, melakukan kesiapsiagaan seperti memindahkan orang awam dari lokasi berisiko tinggi banjir ke tempat yang lebih selamat. Ini untuk mereka yang berada di kawasan yang tanah rendah lah. Jadinya untuk yang keempat, melakukan tindak balas bencana. Selalunya fasa ni bermula selepas bencana. Contohnya dengan mengaktifkan pelan pengurusan bencana dari bilik gerakan, dan ia melibatkan pelbagai anggota seperti polis, bomba dan JPAM. Dan fasa yang terakhir iaitu dengan melakukan fasa pemulihan, di mana kerajaan perlu membina semula kawasan yang dilanda banjir dengan menguatkuasakan undang-undang sedia ada serta melakukan projek penyelenggaraan sistem saliran dan perparitan supaya pada masa depan tidak berlaku ataupun berkurang sedikitlah berkenaan dengan masalah banjir. Kesimpulannya, kita sebagai orang awam hendaklah mengambil cakna berkenaan dengan keadaan sekeliling kita. Tengok apa yang perlu kita bantu. Lebih-lebih lagi jika kita ni berada di kawasan tanah rendah. Itu yang kita perlu ambil peringatan lah untuk mengelakkan daripada berlakunya masalah banjir ni.